Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nur Atika binti Razali, seorang pelajar Diploma Pasca Siswazah Pendidikan 2019-2020. Video kali ini akan menceritakan perjalanan saya sepanjang menjalani latihan ini mengajar di SMK Seri Tasik sebagai seorang guru pelatih. Jadi mari kita saksikan. Perjalanan saya sebagai seorang guru pelatih bermula pada 5 Oktober 2020 dan berakhir pada 18 Disember 2020, di mana saya ditugaskan untuk mengajar subjek major iaitu subjek matematik dan juga subjek minor iaitu subjek asas sains komputer. Untuk subjek matematik, saya telah diamanahkan untuk mengajar kelas 3 amanah yang mempunyai 26 murid, dan juga bagi subjek asas sains komputer saya diamanahkan untuk mengajar kelas 2 amanah sebanyak 30 orang murid. Dan Alhamdulillah saya dikurniakan seorang penyelia semasa latihan mengajar iaitu Puan Hazimah binti Haji Samin dan juga 2 orang guru pembimbing, di mana seorang guru pembimbing untuk subjek matematik iaitu Puan Nur Hidayah binti Abdullah dan juga seorang guru pembimbing untuk subjek asas sains komputer iaitu Puan Marini binti Mat Yusof. Selamat datang ke SMK Seri Tasik atau lebih dikenali sebagai SMK ST. SMK Seri Tasik terletak di Bandar Seri Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur. Kod sekolah WEA 0245 dan telah dipimpin oleh Pengetua Puan Hajah Nur Hayati binti Zakaria. Nadi penggerak bagi sekolah SMK Seri Tasik adalah seramai 83 orang guru, 15 orang staf sokongan, dan juga SMK Seri Tasik mempunyai jumlah murid seramai 978 orang pada tahun 2020. Berikut adalah sejarah asal SMK Seri Tasik, di mana sekolah ini telah dibina di atas seluas 7.2 ekar tanah yang merangkumi 4 blok bangunan 4 tingkat, dan tapak asal kawasan sekolah ini adalah berasal daripada bekas tapak lombong yang telah ditebus guna. Kerja-kerja pembinaan sekolah ini adalah bermula pada Januari 2001 dan akhirnya pada 29 September 2001 bangunan sekolah telah siap dibina sepenuhnya. Kemudian sekolah ini telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan akhirnya sekolah ini mula beroperasi secara rasmi pada tahun 2003. Nama asal sekolah ini adalah SMK Dwi Tasik dan telah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tasik. Berikut merupakan barisan pentadbir SMK Seri Tasik yang telah dipimpin oleh Puan Pengetua iaitu Puan Hajah Nur Hayati binti Zakaria dan juga dibantu oleh 4 penolong kanan iaitu penolong kanan tadbir dan kurikulum, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan ko-kurikulum dan juga penolong kanan pendidikan khas, di mana SMK Seri Tasik juga mempunyai aliran untuk pendidikan khas integrasi PPKI, dan ianya telah dibantu oleh nadi penggerak iaitu guru-guru SMK Seri Tasik dan juga staf sokongan SMK Seri Tasik. Visi SMK ST adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, manakala misi SMK ST adalah melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini juga saya lampirkan budaya SMK Seri Tasik. Berikut merupakan falsafah dan juga matlamat SMK Seri Tasik. Di sini saya lampirkan bendera sekolah SMK ST, logo SMK ST serta lagu sekolah SMK ST. Seterusnya, elemen utama perjalanan saya sebagai seorang guru pelatih adalah cabaran semasa menjalani latihan mengajar. Di sini saya lampirkan 4 cabaran yang saya hadapi semasa menjalani latihan mengajar. Yang pertama adalah pandemik COVID-19, yang kedua implementasi pengajaran di atas talian, yang ketiga kekangan akses kepada pendidikan, dan juga yang keempat pembahagian masa. Jadi mari kita lihat apakah cabaran yang saya hadapi semasa menjalani latihan mengajar di SMK Seri Tasik. Antara cabaran yang utama adalah pandemik COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 melanda negara kita, dan semasa saya menjalani latihan mengajar, saya hanya berpeluang untuk mengajar murid saya secara bersemuka hanya selama 1 minggu sahaja, dan selebihnya saya mengajar secara atas talian. Di sini ianya menyebabkan kekurangan kepada saya untuk membina hubungan dengan murid secara bersemuka kerana kurangnya interaksi dengan murid secara bersemuka. Cabaran yang kedua adalah implementasi pengajaran di atas talian, di mana pelaksanaan pengajaran di atas talian diperlukan ketika pengajaran dan pembelajaran di rumah akibat COVID-19. Di sini, seorang guru pelatih perlu mempelbagaikan kaedah, strategi dan juga teknik untuk menarik minat murid belajar secara atas talian. Apa yang dapat saya lihat adalah sepanjang PDPR berlangsung, motivasi murid juga semakin berkurangan kerana pelbagai kekangan-kekangan yang mereka hadapi semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah.
Antara cabaran yang ketiga adalah kekangan akses kepada pendidikan, di mana capaian internet yang lemah dan juga terhad adalah salah satu sebab utama murid-murid saya tidak dapat menghadiri kelas secara atas talian. Ada di antara mereka yang terpaksa berkongsi peranti dan juga telefon bimbit dengan adik-beradik mereka yang lain. Oleh itu, beberapa orang murid tidak dapat menghadiri kelas yang dilaksanakan secara atas talian dan menyebabkan keciciran di dalam pelajaran. Dan yang terakhir sekali, cabaran kepada saya adalah pembahagian masa. Hal ini kerana saya sebagai seorang guru pelatih membahagikan masa untuk melaksanakan latihan mengajar di samping melaksanakan tugas hakiki saya sebagai seorang guru kafah. Jadi ianya sedikit sebanyak memberikan cabaran untuk menjadikan saya seorang yang berdisiplin dan menepati masa. Seterusnya kita pergi kepada kekuatan dan kekurangan sepanjang saya menjalani latihan mengajar di SMK Seri Tasik. Kita pergi kepada perkara yang positif dahulu, iaitu kekuatan. Okey, yang pertama, penguasaan teknologi digital dan juga aplikasi interaktif, di mana sebagai seorang guru pelatih yang menjalani latihan mengajar dalam situasi pandemik COVID-19, ianya telah menyebabkan saya menguasai beberapa teknologi digital dan juga aplikasi-aplikasi interaktif untuk memberikan pelajaran yang bermakna kepada murid-murid saya. Antara aplikasi-aplikasi interaktif yang telah saya laksanakan kepada murid-murid saya adalah Google Classroom, Delima, Padlet, Mentimeter, Quizizz, Kahoot, WordWall. Ada beberapa aplikasi yang sesuai dijalankan untuk melaksanakan kuis secara atas talian, dan juga ada aplikasi yang saya jalankan untuk saya letakkan nota serta latihan bertujuan untuk murid saya dapat mengakses walaupun berada di mana-mana tempat dan pada bila-bila masa. Kekuatan yang kedua adalah kepelbagaian strategi, kaedah, teknik pengajaran dan juga pembelajaran. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana saya berpeluang untuk melaksanakan pembelajaran secara bersemuka walaupun hanya selama 1 minggu, dan juga pembelajaran secara atas talian, di mana ianya memerlukan saya untuk menguasai beberapa strategi, kaedah dan juga teknik yang patut dilaksanakan, terutamanya untuk abad ke-21. Antara salah satu kekurangan PDPR ketika pandemik COVID-19 adalah PDPR menyumbang kepada keciciran murid, di mana kekangan kepada akses internet dan juga peranti menyebabkan ada di antara murid yang tidak dapat menghadiri kelas secara atas talian. Justeru, terdapat murid yang kurang motivasi dan hilang fokus untuk belajar. Namun, ianya tidak mematahkan semangat saya sebagai seorang guru pelatih untuk sentiasa memberi semangat kepada mereka dan menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih interaktif untuk menarik minat mereka untuk sentiasa menghadiri kelas secara atas talian. Kekurangan yang kedua adalah guru pelatih kurang mempunyai pengalaman sebenar mengajar di dalam kelas. Seperti yang kita sedia maklum, kami guru pelatih menjalani latihan mengajar semasa pandemik COVID-19, dan kepada diri saya sendiri, saya hanya berpeluang untuk mengajar secara bersemuka selama 1 minggu saja. Jadi kurangnya pengalaman sebenar mengajar di dalam kelas secara bersemuka merupakan satu perkara yang agak memberikan sedikit kesan kepada diri saya, kerana saya tidak berpeluang untuk merasai pengalaman menjadi guru dalam masa yang lama disebabkan pandemik COVID-19. Setelah melihat kekuatan dan juga kekurangan, jadi pada kali ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman baru dan juga bermakna sepanjang saya sebagai seorang guru pelatih menjalani latihan mengajar di SMK Seri Tasik. Antara pengalaman yang paling utama dan berharga bagi saya adalah sebagai seorang guru pelatih, saya dapat mengaplikasikan teknologi dalam pendidikan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi interaktif yang telah saya pelajari sepanjang mengambil diploma pasca siswazah pendidikan. Antara aplikasi-aplikasi interaktif yang telah saya laksanakan kepada murid-murid saya adalah saya memberikan nota dan juga latihan mereka menggunakan Padlet, aplikasi Padlet. Saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi kuis dan juga latihan secara atas talian dengan menggunakan Kahoot, WordWall, Quizizz dan juga pelbagai lagi aplikasi yang menarik. Seterusnya, pengalaman yang paling berharga bagi saya adalah yang kedua, saya dapat menimba pengalaman sebenar sebagai seorang guru. Seperti yang kita sedia maklum, seorang guru bukanlah mempunyai tugas hanya untuk mengajar sahaja, tetapi pelbagai lagi tugas guru yang lain yang dapat dilaksanakan ketika berada di SMK Seri Tasik. Antaranya adalah saya dapat berpeluang untuk
melaksanakan tugas mengisi data pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan juga sistem sasiah diri murid SSDM. Jadi saya telah didedahkan sedikit sebanyak berkenaan dengan cara untuk mengisi data murid di dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Seterusnya, saya juga terlibat dalam pelaksanaan garis panduan operasi sistem SOP di sekolah, seperti kami perlu mengambil suhu murid sebelum murid memasuki premis sekolah. Antara pengalaman berharga yang ketiga adalah menyumbang tenaga untuk keceriaan sekolah. Yang pertama, saya berpeluang untuk menanam pokok untuk diletakkan di dalam bilik pengetua sekolah. Yang kedua, kami juga diberi peluang untuk mengecek dinding sekolah untuk keceriaan sekolah. Jadi dapatlah saya sebagai seorang guru pelatih meninggalkan kenangan yang manis dan juga menyumbang tenaga untuk menceriakan sekolah. Dan juga kami juga peluang untuk menceriakan tandas sekolah, iaitu merupakan salah satu aktiviti yang dilaksanakanlah di sekolah. Sudah tidak sedar, kita sudah berada di penghujung perjalanan saya dalam menjalani latihan mengajar di SMK Seri Tasik. Jadi di penghujung video refleksi ini, saya ingin memberikan beberapa cadangan untuk memantapkan lagi latihan mengajar pada masa akan datang. Antara cadangan yang pertama adalah penambahan masa latihan mengajar. Seperti yang sedia maklum, kami guru pelatih telah menjalani latihan mengajar selama 2 bulan dan juga 2 minggu, dan ditambahkan pula dengan pandemik COVID-19, ianya memberikan pelbagai kekangan kepada kami untuk merasai pengalaman sebenar sebagai seorang guru. Jadi pada pendapat saya, tidak salah untuk kita melanjutkan sedikit masa untuk guru-guru pelatih menjalani latihan mengajar. Antara cadangan kedua untuk memantapkan lagi latihan mengajar pada masa akan datang adalah menyediakan platform digital untuk latihan mengajar. Contohnya, kita boleh sediakan satu platform e-latihan mengajar di mana guru pelatih mengemas kini laporan mengajar secara atas talian supaya ianya lebih tersusun dan memudahkan semakan antara semua pihak, iaitu termasuk guru pelatih, guru pembimbing, penyelia latihan mengajar dan pihak universiti. Ianya sedikit sebanyak akan dapat juga mengaplikasikan teknologi yang telah kita belajar dan memudahkan urusan semua pihak. Dan cadangan saya yang ketiga adalah pemberian allowance kepada guru pelatih, di mana sebenarnya guru pelatih juga ada di antara guru pelatih yang menampung kos berkaitan sepanjang latihan mengajar. Contohnya kos pengangkutan, kos penginapan dan juga pelbagai kos yang lain. Jadi cadangan saya adalah agar dapat memberikan sedikit allowance kepada guru pelatih. Seterusnya, kita telah berada di penghujung perjalanan refleksi latihan mengajar saya sebagai seorang guru pelatih di SMK Seri Tasik. Apa yang dapat saya simpulkan adalah pengalaman menjadi seorang guru pelatih di SMK Seri Tasik amatlah berharga bagi saya dan juga bagi rakan-rakan yang lain yang menjalani latihan mengajar juga, dan ianya memberi dorongan dan juga motivasi kepada kami untuk menjadi seorang guru yang lebih cemerlang pada masa akan datang.